itu adalah ta'rifan yang masyhur ataupun yang diterima oleh kebanyakan ulama. Okey, kerana ta'rifan ini dia mencakupi ataupun dia boleh mencakupi semua ayat Quran, tak terkecuali ayat mana-mana. Semua ayat Quran tu dia masuk kepada ta'rifan ini. Dia boleh dimasukkan dalam ta'rifan ini. Tapi yang turunnya dalam perjalanan hijrah Nabi, dia masih dalam surah Makkiyah, bukan surah Madani lagi. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, yang kemudian ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni pandangan yang kita kata sebahagian kecil ulama lah, adalah sebahagian kecil yang kata apa, yang kata untuk tahu surah tersebut Makkiyah ataupun Madaniyah, ataupun ayat tersebut Makkiyah Madaniyah tu lihat kepada ahli Makkah waktu tanzil. Lihat kepada mukhatab dia, kepada panggil apa, kepada mukhatab ni maknanya kepada sasaran ayat tu. Sekiranya ayat itu disasarkan kepada penduduk Mekah, maka dia adalah surah Makkiyah. Sekiranya disasarkan kepada penduduk Madinah, maka ia adalah Madani. Contohnya ya ayyuhallazina amanu, untuk orang yang beriman. Dia diturunkan di Madinah. Ya ayyuhan nas diturunkan di Mekah kerana ia adalah untuk orang-orang yang belum beriman ataupun secara umum, manusia secara umum. Ataupun ya bani Adam, itu adalah ada juga. Itu adalah pandangan yang kedua. Tapi pandangan yang kedua ni dia tidak merangkumi semua ayat-ayat Quran. Kerana ada ayat-ayat yang tidak ada ya ayyuhallazina amanu dalam satu surah tu, tidak ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi ke ya. Jadi susah kasihkan. Begitu juga dengan surah tersebut yang kita kata apa ni, ada dua-dua. Ya ayyuhallazina amanu pun ada, ya ayyuhan nas pun ada. Jadi itu pun susah untuk dikenal pasti. Jadi itu adalah pandangan yang kedua. Jadi pandangan itu taklah diterima ramai, tidak tepat sangatlah. Okey, kemudian yang ketiga iaitu pandangan yang mengatakan berdasarkan kepada tempat. Jadi dia tak kira, asalkan turunnya di Mekah, walaupun selepas hijrah, maka ayat tersebut dalam kategori ayat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah ba'dal hijrah, maka ataupun turunnya di Madinah ni dia Nabi sebelum daripada zaman Mekah, Nabi tak pernah pergi ke Madinah lah. Jadi yang confuse-nya mungkin yang Makkiyah je lah. Madani ni dia Nabi berada di Madinah lah sepanjang 10 tahun tu. Cuma Nabi pergi pergi ke Mekah tu, turunnya di Mekah, Fathu Makkah. Tu mungkin lah. Okey, tu adalah satu pandangan, tapi pandangan ini taklah tepat kerana nak mengambil kira tempat turunnya, tidak merangkumi semua ayat juga. Kerana ada ayat-ayat itu tidak diturunkan di Mekah ataupun di sekitar Mekah, tapi turunnya di luar daripada Mekah dan Madinah. Contohnya ayat yang turun di Baitul Maqdis, ayat yang turun di mana? Di dalam peperangan Hunain, dalam peperangan Tabuk. Itu jauhlah daripada Mekah ataupun Madinah. Jadi itu adalah tentang pandangan yang ketiga. Okey, itu adalah
Kemudian kita bila kita akan melihat kepada tanda dan juga dipanggil dawabit wa mumayyizat. Dawabit apa-apa tanda-tanda surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, tanda ni mudah je tanda ni. Saya rasa semua awak pun semua dah tahulah ni tentang tanda-tanda surah Makkiyah Madani ni. Cuma kita ulang balik je lah. Okey, yang pertama, kullu surah fiha kalimah kalla fahiya makkiyah. Semua surah yang di dalamnya ada kalimah kalla. Kalla apa? Saya nak tanya. Boleh sebut kepada saya kalimah yang surah ataupun ayat yang ada perkataan kalla. Yang pertama saya ambil daripada atas, Abdul Aziz. Saya Ustaz. Okey. Sebut satu ayat yang ada kalimah kalla. Kalla bal rana ala. Kalla bal rana ala qulubihim. Okey, betul. Aina. Ya saya Ustaz. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ya, betul. Yang ketiga Aisyah Yasmin. Sebut satu ayat yang ada kalimah kalla. Ya Ustaz, jap. Kalla la yumbatanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, betul. Ajwad. Mana Ajwad? Ajwad. Okey. Apa makna? Tak payah carilah. Kalla banyak. Apa makna kalla? Ma makna kalla fil malayuiyah? Apa maksud kalla dalam bahasa Melayu? Boleh Ajwad? Lambat saya berpindah kepada Amira Zulkifli. Apa Amira Zulkifli? Okey. Seterusnya Anis Fazil. Ya. Anis, apa makna kalimah kalla dalam bahasa Melayu? Setiap. 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 Tu. Kalla. Kalla bukan kullu. Kalau kullu setiap. Kalla. Sekejap. Boleh. Tidak sekali-kali. Tidak. Tidak sekali-kali. Sekali-kali tidak. Tidak sekali-kali sama je lah. Kalla. Kalla tu maknanya tidak sekali-kali. Okey, mengapa kalimah kalla tu dia ditujukan kepada penduduk Mekah? Boleh jawab tak? Boleh jawab Anis. Kenapa? Tak tahulah Ustaz. Tak tahu. Okey. Tak apa. Okey, kalimah kalla tu, kalla ni ada dalam 33. Wuridat fil Quran 33 kali ada kalimah kalla. Jadi saya tanya tadi baru 4 orang je.
Kalau saya tanya 33 orang tu, mungkin ada yang tak boleh jawab lah, sebab 33 kali tu dalam pelbagai surah. Fi khamsi asyara surah, pada 15 surah, kulluha fin nisfil akhir. Semua surah tersebut pada nisfu yang ketiga ataupun pada separuh nisfu yang ketiga, pada separuh yang terakhir. Separuh terakhir tu maknanya 15 juzuk 15 ke atas lah. Qala Syekh Ad-Dirini. Ni yang dikatakan sumbernya daripada Syekh Ad-Dirini. Dia kata apa? Dia kata ni dalam bentuk syair ni ditulis, wa ma nuzilat kalla biyasriba fa'laman. Tidak diturunkan kalimah kalla di Yasrib fa'laman, maka ketahuilah. Dia bahasa syair ni dia lain sikit. Di bahasa syair ni, wa ma nuzilat kalla bi Yasriba fa'laman wa lam ta'ti fil Quran fi nisfil a'la. Dan tidak datang dalam Quran pada separuh yang terawal. Separuh terawal pada juzuk 1 hingga juzuk 15. Ada separuh terakhir pada juzuk 15 sampai juzuk 30. Jadi tidak ada dalam juzuk separuh yang terawal, tidak ada kalimah kalla. Ada pada separuh yang terakhir. Okey. Apa hikmah dia? Wa hikmatu zalika anna kalla lirad'i waz-zajri. Hikmah kalimah kalla, maksud dia lah, maksud kalimah kalla tu untuk apa? Untuk ar-rad'i waz-zajri. Maknanya sebagai, kalau kita bahasa Melayu tu macam satu tempelak ke apa? Tempelak. Allah menempelak orang-orang kafir dengan menggunakan kalimah kalla ataupun satu bantahan. Allah membantah, tak setuju dengan pendirian, dengan perbuatan, sekali-kali tidak. Macam kita lah, kita kadang-kadang kalau mak ayah tu, kalau anak-anak buat suatu perkara, jangan sekali-kali. Sekali-kali tidak. Tak boleh pergi ke kedai mana-mana. Sekali-kali tak boleh. Jadi macam terlalu berat lah. Tak boleh pergi. Walau apa-apa pun, jangan pergi. Contohnya macam tu. Jadi ni adalah lirada'i waz-zajri, untuk menjauhkan ataupun sebagai satu tempelak kepada orang kafir. Wa hadza innama yakunu lil mu'anid wal mustakbir. Ini adalah untuk orang yang enggan ataupun orang yang takabur. Macam kalau anak tadi tu, mak ayah dia tak bagi pergi, sekali-kali pergi. Maksudnya dia ni memang, kita kata memang degil nak pergi sangat, sampai mak ayah kata jangan pergi sekali-kali. Macam itulah, seolah-olah macam tu. Fahuwa munasib lil mukhatabah al-musyrikin fi Makkah. Jadi kalimah kalla tu sesuai kepada orang musyrikin di Mekah. Jadi orang Islam Allah tak guna kalimah kalla. Orang yang beriman di Mekah, di Madinah, Allah tak guna kalimah kalla. Kerana kalimah kalla ni macam berat sangatlah. Sangat-sangat berat dari segi penggunaannya untuk orang yang sangat-sangat enggan untuk menerima kebenaran. Okey, boleh faham kalimah kalla tu. Kemudian kullu surah fiha sajadah. Semua surah yang ada sujud sejadah. Yang ada sujud sejadah maksudnya dalam Mushaf Utsmani. Ini pun saya nak tanya ni. Mushaf Utsmani Asyah Junaid. Aina Asyah? Asyah ada? Asyah? Ya Ustaz. Dalam Mushaf Utsmani, tanda kita nak kenal macam mana sujud sejadah tu, apa tanda dia? Ada lambang kubah. Betul tak? Ada Betul tak Ustaz? Ada apa? Ada lambang kubah. Ada lambang kubah. Ada lampu tadi. Ada lambang kubah. Betul lah tu. Lambang macam masjid, kubah masjid tu. Jadi apabila sampai, dia ada
dia ada tanda baris tu, tanda digariskan, perkataan yang sejadah tu digariskan. Di akhir ayat tu barulah dia ada tanda kubah. Jadi kita sujud tu bukan sujud di tanda baris, tanda garisan tu, kita sujud selepas daripada kita baca setelah habis ayat tu, jumpa tanda kubah tu, kita boleh sujud. Okey, bagaimana cara nak sujud sejadah tu, Azli Abdul Sani? Azli Abdul Sani ada tak? Ada Azli. Okey, seterusnya Farid Rushaidi. Okey. Macam mana cara nak sujud sejadah, Farid? Apa syarat sujud sejadah? Niat Ustaz. Okey, yang pertama niat. Niat macam mana tu? Niat sujud sejadah kan? Saja aku sujud sejadah. Betul lah. Okey, lepas niat tu macam mana nak buat? Takbir kan Ustaz? Takbir. Ah. Takbir Allahu Akbar. Itulah takbirnya, bukan takbir. Takbir Allahu Akbar macam kita nak semayang tu lah. Takbir. Betul. Okey, lepas takbir. Kemudian sujud. Okey, sujud. Sujud berapa kali? Sujud. 2 kali sujud ke sekali sujud? Sekali kan Ustaz? Sekali. Jangan 2 kali ya, sekali je. Sekali sujud je. Lepas sujud tu kita bangun ataupun kita tahiyat lah. Kita duduk dalam tahiyat lah. Duduk dalam tahiyat tu kita bagi salam. Tu adalah cara sujud sejadah. Saya rasa pernah buat kan, siapa-siapa yang baca Quran tu. Sujud sejadah ni kelebihan dia, orang yang sujud sejadah ni dibenci oleh syaitan. Benci oleh syaitan maknanya disayangi oleh Allah lah. Syaitan kalau dia tengok orang yang sujud sejadah tu, dia cepat-cepat lari. Dalam hadis tu, kalau tak silap saya lah, dalam hadis tu dia lari dan dia kentut ke apa, nak mengelakkan daripada orang yang sujud sejadah tu. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia enggan sujud kepada Allah. Dia enggan sujud kepada Adam ataupun enggan hormat kepada Nabi Adam. Jadi kita umat Islam, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan sujud. Dengan sujud. Selain daripada sembahyang, ada sujud sejadah dan juga ada sujud syukur. Dapat sesuatu perkara ataupun nikmat, kita sujud syukur. Sujud syukur pun dia kena ada semayang juga kan. Kalau orang main bola tu dapat skor gol tu, dia sujud tu, itu simbol je lah, simbolik. Simbolik. Dia kena ada semayang, menghadap kiblat. Tu sujud syukur. Okey. Tu adalah ya. Kalau dia sujud sejadah tu tak ada semayang. Macam mana? Kan contoh dia surah sejadah tu tapi dia tak ada air semayang. Kalau dia tak buat sujud sejadah apa? Kalau tak ada air semayang? Tak ada air semayang, tak ada sujud lah. Kena ambil air semayang dulu. Kalau dah kan. Saya tak jelas suara tak jelas, dia putus-putus. Kalau awak boleh type ke, dah dapat. Maksud kalau sujud sejadah tu bukan satu benda yang wajib kan kena buat kalau masa baca tu. Okey. Sujud sejadah tu sunat. Sunat buat. Dia bukan wajib. Kita baca Quran,
kalau kita tidak ada air semayang, kita tak boleh sujud. Kita baca Quran kan, baca Quran tak ada air semayang. Tak payah sujud lah. Dan kita boleh sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti sujud. Dia tak perlu sujud lah kalau tidak ada air semayang. Dia bukannya wajib, dia sunat. Sunat tapi dia sangat digalakkan lah. Sangat digalakkan bagi orang yang membaca Quran. Kalau saja-saja baca ayat sujud tu dia tak boleh. Contohnya duduk saja-saja kita pun baca wasjud wa qatarib dengan semata-mata nak sujud. Dia tidak menepatilah. Yang ni kita baca Quran sampai kepada ayat sujud tu kita sujud. Itu adalah sujud sejadah. Okey, satu lagi soalan yang Ustaz nak tanya. Yang saya nak tanya kepada tadi last sekali siapa Rushaidi ke? Lepas Rushaidi mana tadi? Fatin Hanisah. Fatin Hanisah ada tak? Ada? Fatin Hanisah? Tak ada. Tak ada, saya terus kepada saya nak tanya siswi ni, soalan ni. Idawati Tambisan. Ada Idawati ada. Ifah Fatini. Ifah Fatini. Okey, soalan saya, apa bacaan semasa sujud sejadah tu Ifah? Boleh baca tak sekejap? Bacaan. Bacaan sujud sejadah. Pasti tak ingat. Tak pasti. Okey, tak pasti. Tak apa, saya tanya orang lain lah. Idawati Tambisan adakah? Intan Sarah. Intan Sarah ada? Ada Ustaz. Okey. Cuba baca. Baca ayat ataupun bacaan sujud sejadah. Saya tak ingat. Sekejap. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, betul lah tu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tadi nak masuk apa? Okeylah Intan lah, betul lah tu. Jadi kalau baca Quran sampai kepada ayat sujud tu macam tadilah, sujud sejadah tadi tu. Ataupun orang panggil sujud tilawah, sama je, sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Okey. Ada satu cerita, ni selingan je lah, selingan. Satu cerita seseorang tu dia pergi ke masjid sembahyang subuh lah, sembahyang subuh hari Jumaat. Hari Jumaat dia pergi ke masjid, dia sembahyang tu imam baca surah sejadah lah kan. Biasa kalau hari Jumaat subuh tu. Dia pun bagi tahulah kepada suami dia. Beritahu kepada suami dia, tadi saya pergi ke masjid tadi tu, imam sembahyang 3 rakaat. 3 rakaat. Rakaat pertama dia tidak rukuk. Dia terus sujud. Kemudian dia bangun pula, barulah rakaat kedua, barulah ada rukuk. Kemudian rakaat ketiga. Jadi orang yang tak tahu, orang yang tak biasa sujud sejadah, mungkin dia tak tahu. Ada di kalangan masyarakat kita tu yang tak tahu sujud sejadah tu apa, bagaimana nak sujud. Ada yang tak tahu. Jadi sujud sejadah tu kalau sembahyang jemaah di masjid lah,
Sembahyang Jumaat di masjid biasa pada hari Jumaat subuh tu. Kebiasaannya ada. Jadi kalau imam tu dia akan bawa sujud sejadah rakaat pertama atau rakaat kedua, sama ada dia sambung ataupun dia baca surah Al-Insan. Jangan pelik kalau pergi masjid tu sembahyang macam 3 rakaat, bukan 3 rakaat tetapi ada sujud sejadah. Tu kisah benar. Jadi kita kena tahulah yang tu. Okey, kemudian panjang sikit pasal sujud sejadah, tak apalah. Sebab tajuk ni mudah je tajuk ni. Jangan risau sangatlah tajuk ni. Tajuk yang simple je. Mana dah tadi. Surah yang mabdu'ah bil qasam. Yang ketiga, tanda yang ketiga, surah yang dimulai dengan huruf qasam. Huruf qasam iaitu apa? Kalau dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan, contohnya dengan apa? Dengan waktu duha, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan wasyamsi, dengan matahari, dengan bulan, dengan apa lagi? Dengan Quran, wal Quranil Hakim. Apa lagi? Jadi Allah bersumpah tu nak menunjukkan bahawasanya ayat ini penting. Dalam selepas daripada sumpah tu, perkara yang disebutkan dalam ayat itu pentinglah. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak lupakan Nabi. Tu. Maksudnya selepas sumpah tu ada benda penting lah. Kita pun biasa juga kita bersumpah. Di kalangan orang Melayu, sumpah ni bukan menjadi adat. Jarang kita bersumpah. Kalau ada pun wallahi pun kita sebut. Tapi di kalangan orang Arab, sumpah tu ataupun sebut wallahi wabillahi tu, dia biasa je. Dia macam cakap biasa je. Sebab tu dalam budaya Arab ataupun dalam Islam pun ada dia sumpah al-lagwi, sumpah lagu. Sumpah lagu ni sumpah yang tak dikenakan apa-apa lah. Sumpah yang dikenakan hanya disabitkan hukum, sumpah yang betul dia bersumpah. Dan dia ada kafarah dia. Jadi orang yang melaksanakan sumpah, maka dia kena membayar denda. Contohnya saya bersumpah kalau saya dapat ikhlas subjek Al-Quran, saya akan belanja kawan-kawan. Sumpah macam tu. Saya akan belanja kawan-kawan sekolah, contoh. Tapi dia tak boleh jumpa kawan-kawan dia. Dia sumpah macam tu tapi dia tak boleh jumpa. Semua kawan-kawan kelas dia tu masing-masing kampung masing-masing. Nak belanja macam mana kan? Kalau nak bagi duit tu jadi susah. Kecuali kalau dia datang ke syahalah lain-lain lah. Jadi dia tak mampu buat benda tu. Dia tak mampu. Sedangkan dia bersumpah. Macam mana dia nak melepaskan diri daripada sumpah tersebut dengan dia membayar denda sumpah. Macam ada dalam ayat sumpah denda dia. Jadi itu adalah keadaan sumpah. Kita bersumpah, kita kena bersumpah dengan nama Allah saja. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Tak boleh bersumpah dengan waktu duha ke, sumpah dengan matahari, tak boleh bersyirik. Sumpah dengan Quran boleh. Sumpah dengan Quran akan kita junjung Quran, tetapi kita menyebut wal Quranil Hakim. Wal Quran. Itu sumpah dengan Quran. Kalau junjung Quran dia bukan bersumpah. Dia junjung Quran. Kecuali kalau dia sebut wallahi, junjung Quran wallahi, itu dia bersumpah lah. Dia nak mentakidkan lagi. Tapi yang kita boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Wallahi wa billahi. Okey. Itu adalah sumpah. Jadi dalam Quran ayat-ayat yang beri dengan sumpah itu adalah ayat-ayat makkiyah. Kecuali ada kecuali surah Wahyah yang khasyarah, surah yang khasyarah, ada kecuali semua yang beri dengan sumpah itu adalah ayat-ayat surah makkiyah, surah pendek lah. Okey, yang keempat surah Al-Fatihah haji. Semua yang mulai dengan surah haji. Surah haji adalah hijaiyah. Surah haji.
Alif Lam Mim, Hamim, Nun, huruf hijaiyah. Satu lagi huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu maknanya yang huruf tertutup. Dia tak boleh sama-sama boleh nak sebut alama boleh hama boleh. Kena sebut alif lam mim hamim. Sebut satu-satu. Muqatta'ah satu-satu. Sama ada tahqiq dan muqatta'ah tu. Wa siwa yang ada kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya katakan surah ayat-ayat nas walaysa ayat-ayat amanu. Semua surah yang ada ya ayat nas dan tidak ada ya ayat amanu. Kecuali surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj yang dua-dua. Ada dua-dua yang ada ya ayyuhallazina amanu pun ada, ya ayyuhan nas pun ada. Jadi dia adalah surah Madani. Kalau surah Al-Fatihah bil hamdi. Semua surah yang dimulai dengan alhamdulillah, alhamdu. Ada semua saya tanya. Surah apa yang dimulai dengan alhamdu? Apa ni? Jannah Aliyah. Ya, Ustaz. Surah apa yang dimulai dengan alhamdu? Surah Al-Kahfi. Okey. Okey, apa lagi? Surah Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertama alhamdulillah. Bukan, bismillah. Ayat pertama bismillah. Selain ada Al-Kahfi. Siapa ingat kalau student STAM dia masih tahu ni. Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. Betul lah tu. Awak hafal lah. Al-Fatihah. Okey, itu adalah surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. 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 Okey, ada 5 tadi tu. Kemudian apa lagi? Kemudian kullu surah fiha qasasul anbiya. Semua surah yang ada kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi ni banyak. Cerita Nabi-Nabi terdahulu lah. Bukan cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kata dia ada cerita Nabi Muhammad pun ada dalam Quran. Nabi Badar, Uhud, Ahzab, Hunain dan sebagainya. Ada. Tapi yang ni cerita Nabi-Nabi terdahulu. Cerita Nabi-Nabi terdahulu. Ada kecuali ini ada pengecualian. Kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran pun sama. Sebab Al-Baqarah pun ada cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Ada cerita macam-macam lah. Nabi Adam. Dalam surah Ali Imran pun ada cerita keluarga Imran. Nabi-Nabi dah tu, Nabi terdahulu. Tapi ia diturunkan di Madinah. Ada riwayat yang jelas diturunkan di Madinah. Okey, itu adalah tanda-tanda. Kemudian kita masuk kepada mumayizat as-suwar al-makkiyah. Mumayizat ni maksudnya keistimewaan. Keistimewaan surah makkiyah ni dia sebab surah makkiyah tu fokus dia adalah kepada ataupun disasarkan kepada Mekah. Jadi tentulah dia taksis al-aqidah. Dia lebih kepada menguatkan akidah Islam dalam jiwa, untuk dakwah kepada Allah, untuk beriman lebih kepada ayat-ayat tentang akidah percaya kepada Allah, suruhan untuk berfikir tentang kehidupan selepas mati. Sebab orang-orang Mekah tu orang yang tak percaya kepada hidup semula selepas mati. Jadi dalam Quran banyak sebenarnya ayat-ayat yang meyakinkan kita bahawa kita akan dibangkitkan semula. Sekali fikir dengan fikiran pun macam
boleh tak orang yang mati hidup balik dalam suasana dengan tubuh badan kita sekarang? Macam tu orang-orang yang tak beriman tu mereka tak percaya. Kerana bagi mereka tu tidak logik. Seseorang tu dia boleh dihidupkan semula. Tapi dalam Quran Allah sebut banyak ayat-ayat. Alam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Tengok kepada tumbuh-tumbuhan macam-macam. Tumbuh-tumbuhan yang dah mati, datang hujan boleh tumbuh semula. Itu adalah supaya kita berfikir bahawasanya bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang mustahil Allah nak menghidupkan semula manusia. Dan selepas daripada seseorang tu meninggal, ditanam dalam kubur dan dikatakan ada satu tulang yang tak akan reput daripada bawah sampai akhir, tulang sulbi ke apa, yang tak akan reput. Daripada tulang itulah manusia menjadi benih lah, macam benih. Manusia akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari kiamat tu manusia akan bangun, manusia daripada alam kubur tu macam cendawan lah, kata macam cendawan selepas hujan, bangun, akan pergi kepada mahsyar. Jadi itu adalah ta'sis al-aqidah. Kita kena yakin sungguh-sungguh bahawasanya selepas daripada mati itu kita akan hidup semula. Jadi apabila hidup semula tu amal baiklah. Kalau buat amal jahat hidup semula masuk neraka. Okey. Tasyri' usulul ibadah wal muamalat. Yang kedua untuk pensyariatan asas-asas ibadat, muamalat, adab-adab, fadilat, fadail secara umum. Jadi dia lebih kepada asas-asas sajalah. Usulul ibadah wal muamalat. Tentang pengharaman, dia ada kaitan dengan akhlak-akhlak juga, pengharaman memakan harta anak yatim secara zalim, larangan daripada kibir, khailak dan sebagainya lah, daripada sifat-sifat buruk, sombong dan sifat-sifat yang keji. Yang ketiga, ihtimam bi tafsil qasasul anbiya wal umam as-sabiqah. Yang ketiga, macam tadilah, lebih kepada penjelasan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu. Sebab tu ada al-umam as-sabiqah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turunnya di ayat-ayat tu turunnya di Madinah lah banyaknya. Tapi cerita nabi-nabi terdahulu, cerita yang banyak diturunkan di Mekah. Okey, kemudian apa lagi? Yang keempat, qisarus suwar wal ayat ma'a quwwati jarsil alfas wa waqi'iha. Jadi kita nak tahu surah ini pun lebih mudah kerana dari segi ayatnya, ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang tegas, pendek dan tegas. Baca tu kita boleh cam lah, kita boleh tahu ayat tu ayat makkiyah. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim al-qari'ah mal qari'ah. Kat luar, kat bawah. Mana tadi? Tanya Umi. Okey, itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek tu biasanya adalah surah makkiyah. Cuma surah madani pun ada yang pendek-pendek. Tapi tak banyaklah, tak banyak. Dalam juzuk yang terakhir, juzuk yang ke-30, hanya satu surah sahaja yang confirm lah, kita kata confirm, ada riwayat yang turunnya di Madinah walaupun pendek. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat tu. Walaupun pendek, dia diturunkan di Madinah. Yang lain tu kebanyakannya turunnya di Mekah, dan ada yang khilaf turunnya di Madinah ataupun di Mekah. Contohnya Al-Falaq, An-Nas, Alhamdulillah pun sama, khilaf. Okey, itu adalah tentang tanda-tanda dan mumayyizat surah ataupun Al-Makkiyah. Sikit lagi saya okey, sekarang ni dah pukul 11:05, jadi saya berhenti sekejap lah. Saya berhenti take 5 dulu.